الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله الله الله. Okey, satu kita kopi hari ni. Sekejap. Soalan tulisan. Ni. Tapi ini mesti diniatkan kerana Allah. Okey, satu ni. Lepas tu ada satu hadis lagi ni. Tadi dia punya bumi je. Okey, tadi hadis ni. Ambil satu perawi cukup lah. Imam Bukhari. Nanti Allah Ta'ala akan panggil siapakah yang berkasih sayang di dunia ini kerana aku. Siapa ikan yang berkasih sayang di dunia ini kerana Allah, maka Allah Ta'ala akan beri pada dia melindungi mereka di bawah lindunganku. Jadi perlu faham ni, kesayangan kerana Allah ni maknanya tidak ada apa kepentingan. Boleh kita kata lah. Tidak ada kepentingan. Jadi sama juga kalau nak benci ni, biarlah benci itu juga kerana Allah. Sama juga macam sebelah tu lah. Kalau nak benci, biarlah benci itu juga kerana Allah. Bukan kerana cara peribadi. Bukan kerana cara peribadi. Bukan kerana sikap dia. Jadi mesti sayang tu kerana Allah, mesti benci juga kerana Allah. Terus Allah kata, hamba-hamba Allah yang bukan Nabi, tapi para Nabi dan orang saya cemburu dengan mereka. Itu dia kata tu, mereka saling mencintai kerana Allah tanpa hubungan keluarga dan nasab. Okay, kita ambil ni. Ni dalam kitab-kitab Mesir lagi ni. Ni, ambil ni. Salin ni. Allah panjangnya. Okay, kalau tak salin pun ni. Apa dia kata ni? Ada orang tu bukan Nabi. Tapi para Nabi dan orang saya cemburu dengan mereka. Siapakah mereka itu? Ni. Mereka yang saling mencintai kerana Allah. Ini perkataan ni yang kita nak kena perhatian. Dan mereka ni tak ada hubungan keluarga. Mereka tak ada hubungan keluarga. Dan mereka mencintai Allah, demi Allah, wajah mereka bercahaya terang benderang.
Maknanya tak ada waris harta yang tak diwariskan, tak ada nasab. Mereka berada atas saya, wajah mereka berada atas saya. Jadi ini yang dikatakan dalam Quran ni, yang dikatakan wali-wali Allah itu tidak ada mereka siapa ni. Mereka ni dicinta saudara dia tak ada kepentingan, tetapi adalah kerana Allah semata-mata. Kerana Allah semata-mata. Okey. Sama juga benci. Sama juga benci. Bukan sebab peribadi. Orang beriman. Orang beriman ni dia tak ada benci dia atas peribadi dia. Tapi kalau dia benci tu, dia benci pada sikap yang tidak baik tu. Sikap tidak baik. Tapi bukan pada peribadi. Okey. Nombor 12, nombor 13. Sekarang ni nombor 14. Kopi ni, supaya kita tak lost dia punya limit track. Ini 14. 14 ni apa? 13 orang. Okey, maksud dia ni Ustaz, benci akan seorang kerana Allah tu, maksud dia orang tu maksud dia benci pasal dia kutuk Allah atau macam mana? Itulah. Benci tu. Dia hina agama. Dia hina agama. Maknanya bukan sebab kita benci pribadi dia, sikap ni tak bagus. Okey, ini apa tanda kasih pada Rasul? Ini yang biasa budak-budak nyanyi tu. Dua-dua saya Rasulullah. Apa tanda cinta terhadap Rasulullah ni? Ni yang kita nak kena tahu ni. Supaya kita ni, perbuatan orang beriman ni, dia ada tanda dia. Satu, yang selalu guru sebut, menyontohi. Ni. Mencontohi. Dan amalkan sunnah Rasul. Salam. Bila tu. Tengok ada hadis yang disebut bukan dia ni ayat Quran. Kita tahu kat sini. Ini arahan ayat Quran. Disuruh seseorang itu agar cinta pada Rasulullah ni melebihi segala-galanya. Ni. Ni. Apa akibat orang yang cinta benda lain? Jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri kamu, keluarga dan harta tanda kamu usahakan perniagaan kamu kotori rugi ya, rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai dan lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad jalannya, maka tunggulah keputusan Allah datang keputusan. Allah tidak beri petunjuk. Apa balasan dia? Ini balasan dia. Ini balasan dia. Sebab tu arahan untuk cinta pada Rasulullah ni ada disebut dalam Al-Quran.
Tu dalam Quran juga kata mesti cerita Rasulullah. Okay. Nombor 2, banyak mengikuti, kat sini kita tulis, banyak mengingati dan menyebutnya. Ini bacalah kitab-kitab sejarah yang menceritakan tentang Rasul ni dan sebutlah dia sebutlah dia dengan selawat ke dengan apa ke tak kira lah. Sebut dia banyak-banyak. Sebut nama dia, cerita kisah dia. Okey. Lepas tu yang ini yang kita biasa tahu, ini nama selawat. Ini selawat ni sebutan yang khusus. Ada Rasulullah. Ini banyak selawat ni, ini ada arahan yang kita kena faham. Ini arahan berapa ni? Berdasarkan apa? Berdasarkan ayat Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tu ayat tu lah. Ini. Ini arahan dia. Allah dan Rasul berselawat ke atas Rasulullah ni. Allah dan malaikat berselawat ke Rasulullah. Sebab tu ada arahan, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau selawat. Banyakkan selawat. Okey. Ni yang ulama kata tanda kasih ni dia buat ni. Kalau tak buat ni, maknanya tak ada tanda kasih pada Rasul. Apa lagi guru-guru cakap selawat. Lagi beradab dan bersopan santun. Sekejap. Kita sambung sini lah. Ini nombor yang sini beradab dan bersopan santun terhadap Rasulullah. Apa contoh dia kata beradab? Jangan panggil Rasulullah ni dengan Muhammad. Sebab tu ulama-ulama ni dia tak berapa setuju kalau kita tak sebut Sayyidina. Sebab ada dalam Quran kan. Dia kata janganlah kamu panggil panggilan Rasulullah di antara kamu seperti panggilan sama kamu. Kita kena panggil Rasulullah ni Sayyidina ke, Sayyidina Muhammad ke, atau kita panggil Rasulullah ni dengan panggilan yang terhormat, Muhammad Rasulullah. Ni tengok ayat Quran ni Nampak tak? Baik, tapi apa benda okey. Boleh Ustaz. kecil. Dah okey lah. Tadi lagi kecil. So
Dek, buat bowl dia nampak lagi. Apa? Font dia bagi bold. Buat mengejar apa muat. Boleh lah tu Ustaz. Boleh lah. InsyaAllah. 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 Kalau saya nak Dapatkan terangkan ayat Quran yang berkait dengan ni, yang berkait dengan ni kan. Ni. Banyak ingat, banyak sebut dan banyak dalam sebut itu mesti ada beradab. Ini buatan ni. Ini arahan ni. Lepas tu kita kata Tori jangan apa? Jangan sebut Rasulullah ni dengan nama. Ulama-ulama kata macam ni. Sebab ni. Jangan macam kita panggil kawan kita panggil nama kan. Tu dia ajar adab tu. Dia ajar adab. Dalam kita patuh, nama dia pun kita kena hormat. Okey. Ali. Lama-lama cakap. Ini apa? Merasakan kerinduan untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita rasa rindu lah takkan seorang aku dapat jumpa Rasulullah ni best ni. Walaupun dalam dunia ni tak ada lah kan. Tapi mesti ada rasa hati begitulah. Ada satu hadis yang ustaz-ustaz ada cakap. Dalam internet pun ada ni. Tengok hadis ni. Di antara aku yang paling direki oleh orang-orang yang hidup selepas aku, salah seorang dari mereka sangat ingin melihatku walaupun terpaksa menebuskan keluarga dan harta. Ini bidalan yang dikatakan rindu ni. Ini boleh pergi umrah ni kalau ada duit. Ejah-ejah lah. Aku nak pergi kan. Jadi memang tak nampak muka Rasulullah pun, korang nak dapat berada depan makam ni. Kalau orang-orang perempuan boleh, dia masa ziarah tu dapat pergi makam tak? Tak boleh. Tak pergi bagian depan? Jangan dikepung. Yelah, maknanya ziarah ni kat mana? Sebelah makam ke kat mana? Belakang Ustaz jauh. Oh, jauh ke? Tak ada depan-depan. Depan tu lelaki saja. Lelaki lah. Orang perempuan tak bagi tak apalah, belakang tak apalah. Tak bagi tak memang dah tutup dah kepung. Dia dah kepung kan, dah masuk kan. Dulu zaman arwah mak saya dia ada buka Ustaz. Tapi sekarang tutup dah rasanya. Dulu mak pergi haji tu apa? Tak ingat dah saya Ustaz. Lama kan? Lama dah. Tapi ada dia buka, ada perempuan boleh tu. Tapi dah tutup. Ada seorang komen tadi. Dulu boleh tu. Dah tutup lah. Oh. Lama dulu boleh kot. Tapi dulu ni bila lama sangat. Dulu ni Akak Rofiza Yaakob tu kata. Ada. Lama-lama orang tak ramai ni. Rofiza dia boleh Melaka. Saya boleh baca slide ni tak? Dia kata ya saya. Dia Melaka. Oh ni anak nikah tu kan? Ustaz ni Robiza yang sahabat pada Mumtazah tu yang nak bagi kuih petang. Oh kawan Mumtazah. Rofiza tanya anak nikah tu.
Ada cakap saya nak nikah dengan orang Terengganu. Ya dia. Betul dia ni, orang ni dia. Nantilah jumpa kat Pegang Balak Bukit juga kat Balak. Ni khabar Muntazah punya. Okey. Saya buat nama banyak sama lah. Kalau nama Alimah ni lagi 4 orang nama Alimah. Salmah. Okey. Ni Ni. Jadi tanda cinta tu kita dah masuk beberapa sebahagian. Saya nak sambung lagi. Boleh sambung ke tak? Dekat muka sebelah. Ustaz, Ramai. Ya? kalau kita kata kita macam rindu nak ziarah makam Rasulullah, adakah itu kita kira-kira rindu pada Rasulullah? Ya. Ya, Alhamdulillah. Rasa tengok gambar Madinah kan? Makam Rasulullah ni dekat bawah apa? Kalau dalam kitab berjanji. Kubah hijau. Bawah kubah. Kubah hijau. Kubah hijau. Kita masuk Madinah bila bas sampai kat Masjid Nabi kan. Terang malam-malam terang kan. Nampak kubah hijau je rasa menangis lah. Rasa menangis lah. Hari ni saya kontrol ni. Kalau saya tak kontrol banyak benda-benda saya cakap saya boleh menangis. Tapi saya kontrol diri saya. Kalau saya nangis kan saya boleh cakap langsung. Nampak kubah hijau je, nak nangis. Dulu kami pergi masjid, masa kita pergi haji, kita masuk pintu apa? Pintu apa sih? Dekat Madinah. Coral Madinah, kita punya hotel. Sebuah jalan je. Masjid. Dekat sebuah jalan. Ada bangunan, ada lost and found. Pintu tu boleh masuk kan? Dia dah tahu tapi tak peringat lah pintu Rasulullah. 17. Bukan 12. 17 sebelah sana. 12 tu dekat tempat shopping tu. Itu sebab saya ingat masa dulu saya pergi umrah tu, saya pintu 17 tu. Dengan Dia dekat tempat shopping kan, dekat bank. Ya. Dekat bank kan, dekat bank. Dekat orang keluar duit situ lah kawasan tu. Itu yang ada kedai. Tapi bagi kami kedai tak ada. Masuk je, pintu tu ada satu lost and found. Dekat tu, pintu tu masuk. Masuk pintu je, pung kubah hijau. Jelas. Kali bila masuk je, mesti ambil gambar kubah hijau. Masuk je ambil gambar. Masuk je ambil gambar. Johor ke asal ke. Tengok kubah hijau ni rasa seronok hati. Ambil gambar. Sebab dalam kitab berjanji kata, makam Rasulullah itu di bawah kubah hijau. Kubah hijau tu kalau kita terus, lurus ke bawah, di situlah makam Rasulullah. Jadi bila kita tengok gambar kan, orang buat kalender, kadang-kadang orang buat wallpaper, tengok kubah hijau tu terus tu dalam makam Rasulullah. Jadi pergi umrah ni, selain daripada nak buat umrah, ibadah yang bernama umrah, nak berihram, mesti datang juga rasa rindu. Lepas tu dikatakan, ada ulama kata, makruh kalau kita pergi Mekah, kita tak singgah Madinah. Kecuali ada sebab-sebab yang kita tak boleh elak lah. Tapi kalau tak saja je, nak balik, tanpa ada sebab yang berat, hukum dia makruh. Kenapa? Tak ziarah Rasulullah. Tak ziarah Rasulullah. Jadi, kebanyakan package yang saya dengar lah, lepas ni, package yang lepas COVID ni, bukan lepas COVID, lepas dibuka ni, mereka akan masuk, dengar je lah, masuk Madinah dulu. Madinah katanya 6 hari, lepas tu Mekah 6 hari. Lalu kalau package 14 hari, lalu Madinah 4 hari je. 4 hari, lepas tu 7 hari di Mekah. Tapi sekarang ni tak tahulah, dah ada undang-undang ni kan. Okey. Apa lagi tanda kasih ni? Kita buatlah nombor lah. 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Kemudian nombor 6. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, nombor 6. Sambung kat sebelah.
Ikut tak ni? Ikut. Ikut Ustaz. Ikut Ustaz. Nanti kena patah balik nak print screen. Patah balik. Tak apa. Kan saya tunjuk balik. Tak apa nak cakap, nanti kena mute. Tak apa. Kan saya patah balik. No problem. Okay. Seterusnya, apa yang dikatakan tanda kasih Rasulullah ni? Menyampaikan nasihat. Rasulullah kata, sampaikanlah padaku walau sepotong ayat. Istilah nasihat untuk orang beriman. Kepada kita, kepada Allah, kepada Rasul. Macam kita kata berdakwah lah, kita kata macam berdakwah lah. Sampaikan nasihat. Dan guru kata lagi, apa lagi? Okey. Tanda cinta itu, tanda kasih itu, dia ada sebut satu perkataan yang nama di Quran. Ini kerana akhlak Rasulullah itu adalah Quran. Waktu disuruh kita baca Quran. Jangan tak sedar baca Quran itu juga adalah tanda kasih. Selamat saya je. ELL. Okey. Lagi sambung guru-guru bagi pesanan tanda kau cerita Rasulullah ni menyintai orang-orang yang Rasulullah cintai. Mencintai orang-orang yang Rasulullah cintai. Okey. Memang tengok kubah hijau ni menangis dah. Saya dulu sampai-sampai je pergi umrah kan. Bila dengan beratur dengan apa kan. Tak sampai je letak barang kat hotel je. Pum pergi. Pergi cari jalan nak masuk makam Nabi. Rupanya ada satu pintu tu dia buka. Yang lain tengah malam tutup. Masih ada lagi orang 3 pagi bila nak makam Nabi. Oh memang nak tunggu besok tak sabar. Tak sabar. Dapat dulu depan makam sekejap. Itu Pak Arab tu halau pun tak apalah. Duduk sekejap je, selawat, pemenung sekejap. Assalamualaikum ya Rasulullah. Lepas tu dia kata dia suruh jalan. Jalan-jalan lah, tak apa. Jalan-jalan lah. Sorry, lawan je kat dia. Mencintai orang yang Rasulullah cinta. Siapakah yang orang Rasulullah cinta? Dalam kitab kata. Yang pertama, ahli keluarga dia. Ahlul Bait. Ni. Ahli keluarga dia. Sebab ada satu ulama nama dia Imam Baihaqi. Okey, saya nak tulis perkataan Imam Baihaqi. Apa ni? Dia kata Imam Baihaqi berkata, tengok sini. Okey, kita catat. Termasuk mencintai Rasulullah adalah dalam lingkungan mencintai ahli bait. Ahli bait inilah nama dia keluarga.
Baiki ni ulama yang besar lah. Nantilah kita pergi umrah sama-sama lah nanti. Pergi umrah sama. Ustaz, tanya boleh? Ah, Tanda kasih berasul tu yang belajar Al-Quran tu pun tanda kasih berasul ya Ustaz? ya. Sebab kita membaca wahyu, kita baca mukjizat dia. Tu ulama kata tu tanda kasih ni kita baca mukjizat dia tu. Mukjizat dia. Ustaz. Banyak tanda ni yang kita tak sedar tu tanda. Tapi kita buat. Okey. Apa lagi? Isteri dia. Keluarga dia ni. Isteri dia. Okey. Ni isteri Rasulullah. Isteri Rasulullah. Isteri Rasulullah ni dia ada keistimewaan sebab dalam Quran dia sebut. Dalam beriman kepada Rasul kan, kita belajar kan. Dia ada satu benda yang kita tahu siapa isteri Rasulullah. Okey. Dalam Quran dia sebut ni. Surah Al-Ahzab ayat 32. Saya masuk kat sini. Dia golongan istimewa. Okey. Siapa lagi yang kita tahu? Para sahabat. Itulah dikatakan bintang-bintang di langit. Rasulullah cakap sahabat-sahabat ni adalah bintang-bintang di langit. Itu ada Muhammadur Rasulullah walladhi ma'as syiddah. Itu ada tak ayat Quran kan? Ini hadis ni. Satu hadis riwayat Bukhari ni. Jadi tulis dulu. Sahabat Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Sebab berlandaskan pada satu hadis ni. Rasulullah ni sangat menyanjung sahabat dia. Jangan kita ada rasa yang tidak baik lah. Ni nak cari space ni. Ini benda lain ya. Kita buat benda lain kot. Ini bukan sambungan, ini benda lain. Ini adalah cabang daripada mencintai orang-orang yang Rasulullah cintai. Ni. Dan akhir sekali, siapa? Ikhwan Rasul. Mencintai Ikhwan Rasul. Apa Ikhwan Rasul ni? Ikhwan ni apa? Ikhwan Rasul. Ikhwan ni yang nama dia saudara. Yang Rasulullah sebut dalam hadis. Siapa mereka ni? Orang yang tidak pernah melihatku, Rasulullah kata, dan tidak pernah mendengar suaraku, tetapi ia beriman denganku. Rasulullah kata,
Tuba wa tuba wa tuba. Bahagialah. Bahagialah. Bahagialah mereka. Kita lah tu Ustaz ya. Kita lah tu. Kita tu yang salah kita kena beriman. Rasulullah ni menangis ni. Menangis ni dia sebut depan sahabat dia menangis. Dia menangis, dia rindu dekat orang yang tak pernah tengok suara dia. Tak pernah tengok suara, dengar suara. Tak pernah tengok muka. Tapi beriman. Rasulullah kata, aku rindu ikhwan aku. Tu saudara tu. Aku rindu saudaraku. Siapa ni? Sahabat kata, bukan kami saudara engkau. Engkau bukan saudara kami. Kamu semua adalah sahabat aku. Rasulullah kata, siapa saudara engkau Rasulullah? Sahabat jealous. Rasulullah lepas asal dia keluar mata. Dia kata, dah rindu jumpa orang ni. Apa? Hidup akhir zaman. Tidak pernah melihatku. Dia tak pernah dengar muka Nabi. Tak pernah dengar suaraku. Tapi mereka beriman dengan aku. Rasulullah kata, tuba wa tuba wa tuba. Ada ulama kata wa tuba ni bahagia. Ada ulama kata beruntung. Ada ulama kata bahagia. Ada ulama kata beruntung. Samalah mana lebih kurang. Bahagialah mereka, bahagialah mereka, bahagialah mereka. Kenapa? Mereka akan dapat balasan yang baik pada akhirat. Dia tak pernah dengar suara. Jadi kalau orang-orang beriman ni, di kalangan orang zaman ni, kita kena kasih kat dia. Sebab apa? Rasulullah kasih kat dia. Rasulullah kasih kat dia. Rasulullah rindu lagi nak jumpa. Jadi untuk melayakkan kita agar menjadi orang-orang yang Rasulullah rindu ni, mestilah kita qualify kan. Tak apa ni? Beriman. Ni beriman ni. Ustaz, apa tanda dia Ustaz? Kita menyertai orang yang Rasulullah cintai. Apa tanda macam mana? Macam tanda yang macam kita kata kita menyertai orang yang Rasulullah cintai. Contoh ahli keluarga dia. Apa tanda kita cinta? Tandanya kita sebut kisah-kisah kebaikan dia. Macam isteri-isteri dia apa semua lah. Macam isteri dia. Kita kata isteri dia, Hafsah ni pernah mandi dengan dia. Ni bukan cerita yang lucah-lucah. Memang cerita benar. Hafsah kata, aku pernah mandi dengan Rasulullah. Aku pernah mandi dengan Rasulullah. Dan aku pernah baling air kat Rasulullah. Macam gurau-gurau lah tu. Macam ambil air kat tangan. Kalau kata dah. Janganlah main-main air lagi. Nanti tak cukup untuk kita mandi hadas. Dia kata tu. Jadi isteri ni bila Rasulullah apa, dia cerita lah. Aisyah kata, aku pernah letak dagu aku kat bahu dia. Letak dagu kat bahu Nabi. Nabi tak tolak. Nabi kata dah ke? Dah, baru dia alihkan. Lepas ni pergi kat suami, letak dagu kat bahu. Nanti anak tu kat kiri tu. Mau Bukan dari kiri Ustaz. Apa? Nanti biar dia sebab kiri. Letak dagu kat bahu. Sebab Aisyah kata, aku pernah buat letak dagu kat bahu Nabi. Dan semua tidak pernah mengelak. Kita ceritalah tentang ibu-ibu orang Islam ni. Ummul Mukminin. Tentang Ummul Mukminin. Cerita dia pada. Okey. Jadi dia kata ni, ikhwan. Jadi orang yang Rasulullah cintai ni, Spelling pernah tu. ya, Spelling. Spelling. kau dia pernah. Itu yang ada beriman. Kejap. Ni. Jadi ni yang dikatakan orang yang Rasulullah kasih lah. Mencintai. Okey. Ini hadis yang Rasulullah menceritakan tentang kehebatan sahabat lah. Lepas tu jangan cela-cela sahabat. Dia bertengkar sama dia, kita jangan campur. Kita tak tahu apa. Lepas tu, tanda lagi apa? Tadi ni pula.
Air. Sampai ke nak panas ni. Boleh kot itu kot. Kalau pakai PowerPoint boleh saja. Tulis kat kertas. Gabut jadi. Jajal sikit. Benci orang yang Rasulullah benci. Tadi tanda kasih Rasul ni cinta, menyampaikan nasihat. Menyampaikan nasihat nombor berapa buah? 6. 6. 6. Belajar Quran nombor berapa? Nombor 7. 7. Mencintai orang yang Rasulullah cintai? 8. 8. Ini membenci nombor 9. Yang hijau ni bukan nombor. Yang hijau ni adalah penerangan kepada yang kuning. Okey. Siapakah yang orang Rasulullah benci? Saya buat arrow ni kan, buruk benar. Serabut mata tengok. Sambung sini je le. Buat sini le, kan boleh. Okey. Siapa? Tengok dalam Al-Quran kata apa. Orang yang menentang perintah Allah. Ini dia tentang agama Allah ni. Kita kena benci dengan dia. Menentang agama Allah. Dia tentang agama Allah, dia tentang Islam. Walaupun keluarga kita sendiri, bapa kita sendiri, dia tentang Islam, kita tak boleh mesti rasa benci kat dia. Tu dia kata dalam Quran tu. Tapi dalam hati kita, mestilah kita juga pujuk dia, bawa dia, ajak dia, supaya dia jangan tentang kamu. Ada orang yang menentang kamu tau. Dakwah-dakwah ni tentang habis-habis ni. Ni. Ni ayat Quran dia. Mujadalah atau mujadilah. Tengoklah. Spelling Ustaz, menentang agama. N-E-N. M-E. Okey. Terima kasih. Okey. Ni. Ini adalah kotak hijau. Dia menerangkan kepada membenci orang yang Rasulullah benci. Agama Ustaz, tentang agama. Okey, maaf. Jadi ada 9 perkara lah. Lebih kurang 9 ke 8 ke tu. Ada lagi satu tinggal tau, dia 10. Dia 10. Saya tinggal satu ni. Sambung muka sebelah boleh? Boleh, Ustaz. Kertas habis? Ada. Amboi, belilah kertas banyak-banyak.
Ambil buku sekolah anak tak pakai tu. Okey, ada 50 lah. Maaf eh. Buat 20. Ini terakhir lah. Menyebut keutamaan dan kemuliaan sifat-sifat baginda susun nota ni tak cantik. Nanti bila cantik nak baca pun bersemangat. Jangan conteng sana, tarik sini. Cerita pasal akhlak dia, cerita pasal peribadinya. Juga macam kita kata seperti, sambung lagi benda kita kata mukjizat. Seperti mukjizat. Iaitu bukti kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey. Okey, 10 lah. 10. Inilah buktinya. Okey, saya nak patah balik. Daripada mana kita belajar ni, Wah? Ini tadi Ya Ustaz. Ya Ustaz, betul. Saya besarkan. Ambil gambar. Cepat ambil gambar. Nak pergi balai ni. Cepat ambil gambar. Nak pergi balai. Dah. Okay, next. Cepat ambil gambar. Okey. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ambil gambar lagi ni pula. 6, 7, 8, 9. Dah ke belum? Okey, dah. 10. Dah. Okey. Nanti kita sambung. Besok nak belajar wuduk lah, praktikal wuduk dekat Selit. Kat Selit besok nak belajar praktikal wuduk. Kalau ada masa lagi kita sambung je lah. Besok kalau kita sambung bila-bila lah, besok ke minggu depan ke. Okey, Kita Ustaz. akan sambung dekat ni. Saya tanda dengan warna lain. Nanti boleh nampak kat mana kunci kan. Ni. Okey, Ustaz. Awak ingatlah tanda ni. InsyaAllah. Ikhlas. Ini apa ni? Tanda iman pada hati. Kasih itu pada hati. Benci itu pada hati. Kasih pada Allah itu pada hati. Kasih akan Allah, kasih seorang itu pada hati. Itu nama dia iman. Ini yang muncul daripada hati tu. Inilah perbuatan-perbuatan hati dia. Okey, siapa nak dengar ni? Tanya. Nur Amidah. Tak ada. Tanya, Samsia. Ustaz, terima kasih tak Ustaz yang belajar Al-Quran. Yang mana?
Tu. Baca tadi. Terangkan apa masalah apa? Kerana dikatakan akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Memang orang tanya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Rasulullah kata akhlak Rasulullah itu adalah Quran. Jadi untuk merasai akhlak dia, merasai akhlak dia ni, merasai Rasulullah ni wahyu ni, suatu tanda nak datangkan kasih dan tanda sayang kita baca Quran. Itu lama-lama sebut kita mereka. Okey, Nur Hamidah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Jauhnya suara orang Johor. Syamsiah tadi orang Johor ke? Saya Ustaz. Jauh jauh. Ya Daripada Ustaz. Sabah ke Pulau. Johor Okey. kan jauh Ustaz. 3 jam perjalanan. Udah perjalanan? Tak Ustaz, Okey. saya di rumah. Okey. Baik, bawa kereta. Ni keluarga ada tu. Okey, Nur Hamidah punya? Tak ada? Okey, tak ada, kita jumpa nanti. Dah dekat pukul 6 Ustaz. Langat dah mula mendung Ustaz. Mendung Ustaz dulu langat. Tengah mendung. Nak pergi lagi 1 jam sampai. Pergi badai. 1 jam sampai. Saya keluar pukul 6 ni, pukul 7 pun sampai. Saya sampai pagi orang azan. Ya. Orang berat tu saya. Lagi saya datang lagi tu tak mayang. Pada polis. Tu nak kena pergi awal sikit. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Siapa beri boleh datang balik boleh pandan. Mari kita jumpa sana. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Duduk balai. Mana? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah pun tak sampai kita. Ajak je terus pergi balai. Tapi kalau dia pada bentung dan balik aku 9 dia dah balik. Tak boleh. Memang tu je. Okey, Pak. Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. baik-baik. Sorbaban terbaban. Baik bahasa Fitri Ahmad.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله